Semalam 4 hari bulan Disember bermula daripada jam 8 pagi telah pun boleh mula menebus untuk e-Madani RM100 dan harus diingatkan penebusan ini bakal berakhir pada 20 hari bulan Februari 2024. Jadi ada banyak masa yang panjang lagi, terutama sekali kepada mereka yang masih lagi belum install, masih lagi belum verifikasi akaun mereka sebelum melakukan penebusan ini. Harus diingatkan, penebusan hanya boleh dilakukan setelah pengesahan akaun dilakukan dalam aplikasi-aplikasi yang anda telah pilih. Okey, bagi mereka yang telah pun menebus, ramai yang bertanya, sebenarnya ramai yang masih keliru bagaimana cara untuk menggunakan di kedai-kedai yang menerima pembayaran secara e-wallet ini, apa yang perlu dilakukan. Jadi jangan risau, dalam video pada kali ini admin akan memberi panduan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi anda untuk membayar di kedai-kedai menggunakan e-Madani RM100 yang telah pun ditebus itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi bagi mereka yang telah pun berjaya menebus, harus diingatkan penggunaan haruslah dilakukan sebelum 29 hari bulan Februari 2024. Yang mana setelah 29 hari bulan Februari 2024, segala baki untuk e-Madani ini tidak lagi boleh digunakan. Ada banyak masa sebenarnya. Jadi dalam video pada kali ini admin nak memberi penerangan bagaimana cara menggunakan e-Madani RM100 yang telah pun ditebus ke dalam aplikasi-aplikasi yang telah pun diperbolehkan untuk anda menebus ini. Okay, yang pertama, jom kita lihat terlebih dahulu untuk aplikasi Touch and Go, bagaimana cara menebusnya. Okey, untuk aplikasi Touch and Go ini, setelah anda masuk ke dalam aplikasi anda, di bahagian atas itu anda akan lihat ada scan dan juga pay. Okey, dua ini adalah fungsi yang sangat penting untuk anda menggunakan e-wallet sewaktu membuat pembayaran. Jadi apa bezanya antara scan dan pay ini? Okey, anda harus ingat apabila anda pergi ke kedai-kedai yang boleh menggunakan e-wallet sebagai metod pembayaran, ada kedai sebenarnya yang hanya boleh anda scan QR code mereka yang mereka paparkan di kedai mereka untuk anda melakukan pembayaran. Sebagai contoh, di pasar malam. Di pasar malam kebiasaannya mereka hanya membolehkan anda untuk scan QR code yang mereka telah pun sediakan untuk anda membuat pembayaran. Manakala di pasar raya sebagai contohnya, kebiasaannya mereka lebih prefer untuk mereka yang scan QR code yang berada dalam aplikasi anda. Jadi itu antara bezanya antara scan dan pay ini. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan scan dan pay ini? Okey, apabila anda pergi ke kedai sebagai contoh yang hanya membolehkan anda scan QR code yang mereka ada di kedai mereka, anda perlu tekan pada scan tersebut. Jadi setelah anda tekan pada scan tersebut, anda perlu scan barcode yang disediakan oleh kedai tersebut dalam kotak yang tersedia. Okey, setelah anda scan QR code mereka, nanti akan terpapar di situ amount untuk pembayaran. Jadi anda perlu masukkan secara manual berapakah amount yang anda ingin bayar. Okey, setelah itu anda perlu tekan pada butang confirm tersebut. Dan setelah anda menekan pada butang confirm, pembayaran akan selesai. Anda akan melihat di situ akan ada resip, berapa jumlah bayaran, nombor rujukan, tarikh dan masa dan sebagainya sebagai rujukan anda. Dan bagi pasaraya ataupun kedai yang ingin scan QR code yang berada dalam aplikasi anda, apa yang perlu anda lakukan adalah tekan pada butang pay. Jangan tekan pada butang scan, tapi tekan pada butang pay. Setelah itu akan terpapar QR code anda dalam aplikasi anda. Tunjukkan kepada cashier mereka yang akan scan QR code yang berada dalam aplikasi anda ini, dan seterusnya akan membuat penolakan daripada jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh anda daripada baki yang anda ada. Kita beralih pula kepada settle. Okey, untuk settle, setelah anda masuk ke dalam aplikasi mereka, di bahagian bawah anda akan melihat butang pay. Tekan pada butang pay tersebut. Okey, setelah itu akan ada dua bahagian di sini. Di bahagian atas itu adalah untuk anda mengeluarkan QR code anda sendiri. Ini bermakna jika kedai tempat anda ingin membuat pembayaran tersebut ingin scan QR code yang berada dalam aplikasi anda perlu tekan pada bahagian atas tersebut untuk mengeluarkan QR code aplikasi anda.
Manakala sebagai contoh, kalau anda pergi ke pasar malam ataupun kedai-kedai kecil yang memerlukan anda yang scan QR code mereka, klik pada scan QR code di bahagian bawah tersebut untuk anda scan QR code mereka. Setelah itu, letak jumlah dan tekan submit. Jadi pembayaran akan diteruskan setelah itu. Okey, kita lihat pula untuk Shopee Pay. Okey, untuk Shopee Pay, setelah anda masuk ke dalam Shopee, anda akan melihat Shopee Pay di bahagian bawah sedikit. Klik pada Shopee Pay tersebut. Okey, di sini anda akan melihat dua butang yang berlainan sama seperti di Touch and Go sebentar tadi. Ada butang scan, ada butang pay. Kalau katakanlah di kedai yang anda ingin membuat pembelian itu memerlukan anda scan QR code mereka, tekan pada butang scan. Kalau katakanlah mereka yang hendak scan QR code yang berada dalam aplikasi anda perlu tekan pada butang pay tersebut, akan keluar QR code aplikasi anda. Jadi nanti cashier akan scan QR code tersebut untuk menolak daripada baki dalam e-wallet anda. Jadi mudah kan sebenarnya, nampak seperti susah tetapi sebenarnya sangat-sangat mudah. Apa yang perlu dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu kedai di mana anda ingin membuat pembelian tersebut boleh menggunakan e-wallet sebagai metod untuk pembayaran. Tanya dahulu kepada cashier, tak salah sebenarnya tanya kepada mereka sama ada boleh ataupun tidak untuk membuat pembayaran menerusi Touch and Go e-wallet sebagai contoh, atau boleh ataupun tidak boleh menggunakan aplikasi Settle sebagai pembayaran sebagai contoh. Tanya dan kemudian jika telah pun disahkan boleh, barulah anda melakukan pembelian dan seterusnya menggunakan sama ada scan ataupun pay tadi untuk membuat pembayaran setelah membuat pembelian. Dan harus diingatkan kepada mereka yang masih lagi keliru, segala pembelian online tidak dibenarkan, hanya pembelian secara offline. Sebenarnya ada banyak kedai yang menerima pembelian secara offline ini, cuma kita kadang-kadang tak perasan kerana dah terbiasa menggunakan cash. Kedai-kedai kecil pun sebenarnya mereka dengan mudahnya boleh mendaftar kedai mereka untuk mendapatkan QR code mereka sendiri untuk kita scan sewaktu pembayaran dilakukan di kedai mereka. Jadi semudah itu sebenarnya. Itu sebab kita perlu mencuba dan bertanya terlebih dahulu untuk memastikan mereka menerima pembayaran secara e-wallet. Jadi guys, sekali lagi diingatkan, penebusan masih boleh dilakukan sehingga 20 hari bulan Februari sekali saja tebus. Setelah ditebus, RM100 itu berada dalam e-wallet anda. Perlu digunakan sebelum 29 hari bulan Februari 2024, yang mana setelah itu segala baki akan tidak boleh digunakan lagi. Dan harus diingatkan, ramai yang mengatakan bahawa mereka gagal untuk menebus. Kebanyakan daripada mereka ini gagal menebus kerana akaun belum lagi diverifikasi, belum lagi disahkan. Jadi setelah anda install itu, anda perlu sahkan terlebih dahulu akaun anda dengan cara memuat naik MyCard serta selfie. Jadi ada step-step yang anda perlu lakukan terlebih dahulu dan mengambil masa sedikit untuk proses itu dilakukan. Lebih-lebih lagi kalau anda baru melakukan sekarang, mengambil masa beberapa jam dan mungkin juga mencecah ke 3 hari bekerja. Setelah itu barulah anda boleh menebus e-Madani RM100 ini. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.